Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 17 Oktober 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5F5. UMNO Melaka semakin bertambah baik dan teguh di bawah pentadbiran pengurusinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kata Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri menyatakan akar umbi di Melaka seharusnya bersiap sedia sebagai persiapan menghadapi pilihan negeri biarpun menang dengan selesa pada waktu itu. Beliau pada masa yang sama yakin Melaka di bawah pentadbiran Datuk Abdul Rauf Yusof mampu memacu negeri ke arah yang lebih gemilang dengan menumpukan kepada 3 elemen utama. Menurut beliau, 3 elemen utama tersebut adalah pelancongan yang bersesuaian dengan Tahun Melawat Melaka 2024, Foreign Direct Investment FDI, iaitu pelaburan dari luar negara dengan pembukaan zon-zon industri yang baru dan juga Domestic District Investment DDI. Jelasnya semua itu bukan hanya menaikkan KDNK, keluaran dalam negeri kasar negeri Melaka, tetapi dapat mengunjurkan peluang pekerjaan yang baru. Beliau menegaskan pada waktu yang sama akan menganjurkan beberapa sertifikat di Melaka sesuai dengan permintaan guna tenaga sumber manusia bagi tenaga yang diperbaharui dan juga keperluan guna tenaga untuk pekerjaan berteknologi tinggi. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap agar para pimpinan UMNO bahagian Alur Gajah akan terus berjiwa besar demi menjamin hak dan suara ahli-ahli parti. Jelasnya pertemuan penuh bermakna seperti jelajah akar umbi Presiden baru-baru ini dipercayai dapat memperkukuhkan dan memperkuatkan parti keramat itu dalam memertabatkan agama, bangsa dan negara. Beliau berkata dalam penyatuan dan kesepadan ini diharapkan UMNO bahagian Alur Gajah bersama pimpinan bahagian terus berjiwa besar diiringi semangat juang yang tinggi dan menjamin hak dan suara ahli-ahli UMNO yang benar-benar dipelihara dan dimertabatkan. Terdahulu jelajah akar umbi Presiden UMNO yang telah bermula pada 1 Oktober lalu di UMNO bahagian Putrajaya dan jelajah ini akan diteruskan lagi di bahagian-bahagian seterusnya yang akan ditentukan kelak. Perjumpaan Presiden bersama para pimpinan UMNO bahagian-bahagian ini bertujuan untuk menjelaskan isu-isu semasa di samping beramah mesra bersama ahli UMNO. Kerajaan kini lebih terbuka untuk mendengar dan menerima pandangan yang diutarakan para pelajar di samping tidak mahu Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang diwujudkan kerajaan dijadikan faktor dan punca keregangan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, agenda pemakasaan mahasiswa bukanlah sekadar berkisarkan peraturan ataupun kebebasan yang diberikan, tetapi ia sebaliknya merujuk kepada cara sesebuah universiti membangunkan kematangan dan kedewasaan para pelajar. Menurut beliau, perkara tersebut dapat dibuktikan dengan tiada lagi unsur campur tangan daripada Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam soal pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar dan pemberian autonomi untuk mengurus serta mengumpul dana bagi menjayakan sesebuah program daripada kalangan pelajar itu sendiri. Menyentuh mengenai peruntukan bajet 2028, beliau menjelaskan kerajaan tidak mahu lagi AUKU dijadikan punca keregangan hubungan antara pelajar dengan pihak kerajaan, malah kerajaan kini lebih terbuka untuk mendengar dan menerima pandangan yang diutarakan setiap pelajar. Dalam pada itu, beliau turut menyeru semua pihak untuk bersama-sama menjayakan konsep Malaysia Madani demi kesejahteraan rakyat dan negara. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johri Abdul Ghani menyambut baik keputusan kerajaan melepaskan harga ayam dan telur daripada dasar kawal harga sementara yang dilaksanakan sejak tahun lalu. Menurut beliau yang juga pengurusi kelab penyokong kerajaan berkata, dasar yang memberi pasaran tempatan untuk berfungsi dengan bebas akan membantu kedudukan food security negara. Menurut beliau, walaupun kerajaan memberi subsidi kepada pengusaha, tetapi subsidi ini kadang-kadang tidak sampai kepada pengguna akibat leakage yang berlaku. Menyentuh soal pendapatan seisi rumah, beliau berkata pengkalan data negara mesti lengkap agar usaha dan pelaksanaan kerajaan kelak benar-benar mencapai sasaran. Beliau menegaskan, walaupun apa pun yang berlaku, rakyat B14 miskin tegar dan sebagainya tidak terjejas. Pekerja tidak berhentikan, industri yang terlibat dalam perniagaan ini juga tidak terjejas dan kerajaan terus mengutuk cukai, baru impak kerajaan akan menjadi lebih besar. Kerajaan Negeri Perak melancarkan tabung kemanusiaan demi menunjukkan solidariti bersama rakyat Palestin bagi meringankan penderitaan yang ditanggung mereka akibat kezaliman Zionis Israel. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, untuk permulaan kerajaan negeri melalui Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC telah menyediakan dana RM100,000 untuk disalurkan ke dalam tabung berkenaan. Tambahnya, kerajaan negeri Perak turut mengalu-alukan semua pihak untuk memberikan sumbangan sebagai tanda solidariti tanpa mengira kaum dan agama dalam menyokong bantahan dunia terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Israel.
Tambahnya, kerajaan negeri Perak turut mengalung-alungkan semua pihak untuk memberi sumbangan sebagai tanda solidariti tanpa mengira kaum dan agama dalam menyokong bantahan dunia terhadap kekejaman yang dilakukan rakyat Palestin. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri Perak akan berhubung dengan pihak Kementerian Luar dan Wisma Putra untuk tujuan penyaluran sumbangan tersebut. Beliau menjelaskan mana-mana jabatan dan agensi sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang ramai untuk sama-sama menyumbang melalui akaun Bank Islam Bendahari Negeri Perak dengan menyatakan tabung Palestin di ruangan perihal ataupun rujukan. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.